Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam bahagian yang kedua, tolak unit masa. Objektif kita hari ini ialah kita dapat menolak unit masa. Kriteria kejayaan, saya boleh menolak unit masa dalam perpuluhan. Jom kita lihat bagaimana menolak unit masa dalam perpuluhan. Contoh yang pertama, jam dan minit. Contoh pertama, hitung beza masa memasak dalam jam antara keropok lekor yang dikukus dengan yang direbus seperti yang ditunjukkan pada gambar. Okey, 1.5 jam tolak 0.5 jam. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk lazim. 1.5 jam tolak 0.5 jam. Okey, 5 tolak 5, sifar, titik perpuluhan, 1 tolak sifar 1. 1.0 jam sama dengan 1 jam. 3.45 jam tolak 1 jam 40 minit. Jawapan dalam jam dan minit. Jadi, langkah yang pertama, kita perlu tukarkan unit masa 3.45 jam kepada bentuk jam dan minit. Okey, berapa jam? 3 jam. Berapa minit? 0.45 darab 60. Turunkan sifar. 6 darab 5, 30. 24 tambah 3, 27. Gerakkan 2 tempat sama dengan 27 minit. Okey, sekarang kita bentukkan jadual T, jam dan minit. 3 jam 27 minit tolak 1 jam 40 minit. Okey, 27 tolak 40 tak boleh, jadi kita pinjam 1 jam, tinggal 2 jam. 1 jam 60 minit tambah 27 sama dengan 87. 87 tolak 40 sama dengan 37 minit. Dan 2 tolak 1 sama dengan 1 jam. Jadi jawapannya ialah 1 jam 37 minit. Contoh kali ini melibatkan pecahan dan juga perpuluhan. Jadi, langkah yang perlu diambil ialah kita perlu tukarkan unit kepada minit. Mula dengan pecahan. 1/6 kita tukarkan kepada pecahan tak wajar. Menjadi 7/6 darab 60 minit. Sama dengan 70 minit. Okey, manakala 0.35 pula darabkan dengan 60 sama dengan 21. Gerakkan 2 tempat menjadi 21 minit. Sekarang kita boleh tolak dalam bentuk lazim. 70 minit tolak 21 minit sama dengan 49 minit. 49 minit. Jom lihat contoh yang kedua, hari dan jam. Berpandukan jadual di atas, berapakah lebihnya tempoh kem pengakap daripada kem kepimpinan pengawas? 2.25 hari tolak 1.5 hari. Jadi kita boleh buat dalam bentuk lazim. 2.25 hari tolak 1.5 sifar hari. Okey, 5 tolak sifar 5. 2 tolak 5 tak boleh. Kita pinjam. Jadi 12 tolak 5, 7. 1 tolak 1, sifar. Titik perpuluhan jangan lupa. Jadi jawapannya ialah 0.75 hari. Contoh berikutnya, tolak 3 hari 5 jam daripada 9.75 hari. Jadi 9.75 hari tolak 3 hari 5 jam. Jawapan dalam hari dan
jam. Langkah yang pertama, kita perlu tukarkan 9.75 hari kepada hari dan jam. Menjadi 9 hari. 0.75 hari pula kita darabkan dengan 24. Satu hari ada 24 jam. 5 kali 4, 20. 30. 5 darab 2, 10. 15. Okey, tambahkan. Gerakkan 2 tempat sama dengan 18 jam. Kemudian kita tolak dalam bentuk jadual T, hari dan juga jam. Okey, 9 hari, 18 jam, tolak 3 hari, 5 jam sama dengan 13 jam dan 6 hari. So, jawapan kita ialah 6 hari 13 jam. Soalan menunjukkan gabungan perpuluhan dan juga pecahan. Jadi, jawapan yang diperlukan dalam unit hari dan jam. Langkah pertama, kita perlu tukarkan unit masa. 6.5 hari kepada hari dan jam menjadi 6 hari dan 0.5 kita darabkan dengan 24. Satu hari ada 24 jam. Jadi, sama dengan gerakkan satu titik, 12 jam. Okey, manakala 7/12 pula, kita darabkan dengan 24. Okey, bahagi 12, 1. 24 bagi 12, 2. Sama dengan 14 jam. Sekarang kita tolakkan dalam bentuk jadual T, hari dan jam. 6 hari 12 jam tolak 14 jam. Okey, 12 tak boleh tolak 14. Pinjam 1 tinggal 5. 1 hari 24 jam. Jumlahnya jadi 36. 36 tolak 14 sama dengan 22 jam. Manakala 5 tolak 0, 5 hari. Jadi jawapan kita ialah 5 hari 22 jam. Contoh berikutnya, tahun dan bulan. Kira hasil tolak 16.875 tahun dengan 5.625 tahun. Jadi, kita boleh tolak perpuluhan terus tanpa perlu tukar unit dalam bentuk lazim. 16.875 tolak 5.625. 5 tolak 5 sifar, 7 tolak 2 5, 8 tolak 6 2, titik perpuluhan, 6 tolak 5 1, 1. 11.25 tahun ataupun kita boleh sebut 11.25 tahun. Berapa bulankah lebihnya 30.25 tahun daripada 29 bulan? Okey, jawapan dalam unit bulan. Jadi, langkah yang pertama, kita kena tukarkan 30.25 tahun kepada bulan. Jadi, 30.25 kita darabkan dengan 12. Kerana satu tahun ada 12 bulan. Kita darabkan dengan 12. 5, 2, sifar dan 3. Tambahkan 3, 6, 3. Gerakkan 2 tempat sama dengan 363 bulan. Sekarang kita boleh tolak 363 bulan tolak 29 bulan. Sama dengan 13 tolak 9, 4. 5 tolak 2, 3. 3. 334 bulan. Contoh kali ini terdapat nombor perpuluhan dan nombor pecahan. Jadi, kita perlu tukarkan kedua-dua kepada unit tahun dan bulan.
mula dengan 14.5 tahun menjadi 14 tahun. Manakala 0.5 kita darabkan dengan 12 sama dengan 6 bulan. Seterusnya 3/4 tahun sama dengan 7 tahun. Manakala 3/4 kita darabkan dengan 12 sama dengan 9 bulan. Sekarang kita tolakkan dalam bentuk jadual T, tahun dan bulan. 14 tahun 6 bulan tolak 7 tahun 9 bulan. 6 tolak 9 tak boleh, kita pinjam 1, 13 tahun. 1 tahun ada 12 bulan, 12 tambah 6 sama dengan 18. 18 tolak 9 sama dengan 9. 13 tolak 7 sama dengan 6. Jadi jawapannya ialah 6 tahun 9 bulan. 6 tahun 9 bulan. Jom lihat contoh berikutnya, dekad dan tahun. Kira beza waranti antara kedua-dua komputer riba berpandukan maklumat di atas. 0.3 dekad tolak 0.2 dekad. Okey, mudah je kan? Jadi 0.3 tolak 0.2. Kita boleh terus tolak nombor perpuluhan. Jadi jawapannya ialah 0.1 dekad. Contoh berikutnya, hitung baki dalam tahun apabila 47 tahun ditolak daripada 8.1 dekad. Jadi ayat matematiknya 8.1 dekad tolak 47 tahun. Sekarang kita perlu tukarkan 8.1 dekad kepada tahun. 1 dekad ada 10 tahun. Jadi kita gerakkan satu tempat menjadi 81 tahun. Okey, 81 tahun kita tolakkan dengan 47 tahun. Jadi baki yang kita boleh ialah 11 tolak 7, 4. 7 tolak 4, 3. 34 tahun. Contoh ini menunjukkan gabungan nombor perpuluhan dan nombor pecahan. Jadi jawapan yang diperlukan adalah dalam unit dekad dan tahun. Maka kita perlu tukarkan kedua-dua menjadi unit dekad dan tahun. Mulakan dengan 9.4 dekad menjadi 9 dekad dan 0.4 kita darabkan dengan 10 sama dengan 4 tahun. Okey, manakala 1/2 dekad pula sama dengan 2 dekad dan 1/2 dekad darabkan dengan 10 sama dengan 5 tahun. Okey, kita buat dalam bentuk jadual T, dekad dan tahun. 9 dekad 4 tahun tolak 2 dekad 5 tahun. Okey, 4 tak boleh tolak 5. Jadi kita pinjam 1 dekad ada 10 tahun jadi 14. 14 tolak 5, 9. 8 tolak 2, 6. Jadi jawapannya ialah 6 dekad dan 9 tahun. Kita lihat contoh abad dan dekad. Kira beza usia pengeluaran antara Proton Saga dengan Produa Myvi. 0.23 abad tolak 0.06
abad. Okay, kita boleh terus tolak dalam bentuk lazim. Okay, 3 tolak 6, kita pinjam. 13 tolak 6, 7, 1 dan titik perpuluhan sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 17 abad. Berikutnya, 14.2 abad tolak 3 abad 9 dekad. Jawapan dalam unit abad dan dekad. Jadi kita perlu tukarkan 14.2 abad kepada abad dan dekad menjadi 14 abad. Manakala sifar perpuluhan 2 kita darabkan dengan 10. Satu abad ada 10 dekad. Jadi kita gerakkan sama dengan 2 dekad. Okay, sekarang kita boleh tolak dalam bentuk jadual T, abad dan juga dekad. Okay, 14 abad, 2 dekad, tolak 3 abad, 9 dekad. Pinjam 1, tinggal 13, 1 abad 10 dekad, jadi 12. 12 tolak 9, 3. 13 tolak 3, 10. Jadi jawapannya ialah 10 abad 3 dekad. Soalan kali ini dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. Jawapan dalam unit dekad. Jadi kita kena tukarkan kedua-duanya kepada unit dekad. Okay, mulakan dengan 6 1/10, kita tukarkan kepada pecahan tak wajar menjadi 61/10. Darab 10 sama dengan 61 dekad. Yang kedua, 5.7 abad kita darabkan dengan 10 menjadi 57 dekad. Okay, sekarang kita boleh tolak. 61 tolak 57 sama dengan 4 dekad. Jadi jawapannya ialah 4 dekad. Yang terakhir, abad dan tahun. Perhatikan Raja, berapakah lebihnya usia bangunan stesen kereta api Kuala Lumpur dalam tahun berbanding dengan bangunan Sultan Abdul Samad? Okay, ayat matematik yang boleh kita tulis ialah 1.3 abad tolak 1/4 abad sama dengan berapa tahun. Jadi kita akan tukarkan kedua-duanya dalam unit tahun. Okay, 1.3 abad kita darabkan dengan 100. 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi kita gerakkan 2 tempat sama dengan 130 tahun. Okay, manakala 1/4 abad kita tukarkan kepada pecahan tak wajar, 5/4 darabkan dengan 100 sama dengan 25 darab 5 iaitu 125 tahun. Okay, bezanya ialah 130 tahun tolak 125 tahun. Jadi jawapannya ialah 5 tahun. Mudah kan? Itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi.